الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kita lakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita jauhi segala perkara yang dilarang. Berpeganglah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramallah kita dengannya sehingga kita mati dalam keadaan diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat sekalian, di antara agenda besar yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, iaitulah agenda persaudaraan Islam ataupun disebut dengan nama Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Inilah suatu agenda yang perlu kita perkukuhkan, yang perlu kita perkemaskan, yang perlu kita perlengkapkan dalam kehidupan kita, dalam kampung, dalam keluarga, dalam anak beranak, dalam negeri dan dalam negara, supaya umat Islam sentiasa berada di atas saf as-saful wahid ataupun disebut dengan nama ummatan wahidah, umat yang satu. Al-Quran kita sama, Nabi kita seorang saja, dan sudah pasti kita bertuhankan kepada Allah Ar-Rahman. Maka Allah Ta'ala letakkan dalam suatu agenda seorang Muslim, iaitulah Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Dalam sebuah hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang rajulun, seorang laki-laki yang berjalan daripada rumah dia nak pergi ziarah saudara dia di kampung sebelah. Bila dia keluar dari rumah semata-mata dengan niat untuk menziarahi saudara dia, keluar dari rumah semata-mata nak tengok muka saudara seagama, keluar dari rumah semata-mata nak menggembirakan saudara seorang Islam. Dalam perjalanan, tiba-tiba dia jumpa dengan seorang laki-laki tunggu tengah jalan. Orang ini tidak dikenali, tak pernah jumpa. Tiba-tiba laki-laki ini bertanya kepada saudara yang berjalan nak pergi ziarah kawan. Dia kata, aina turid? Awak nak pergi mana? Mau nak pergi mana ni? Qal, aku nak pergi ke kampung seberang, nak pergi ziarah saudara aku di sana. Maknanya hasrat dia keluar dari rumah semata-mata nak menziarahi saudara. Faqala lahu, hal lahu alayka min ni'matin? Adakah saudara yang kau pergi itu, dia pernah buat baik padamu, selalu tolongmu, beri makan kamu, ataupun apa yang dia buat pada kamu sehingga mu dengan penuh semangat nak pergi ziarah saudara yang kita nak pergi ni? Qala la, tak ada. Aku bukan pergi kerana dia bagi makan pada aku, aku pergi bukan kerana dia tolong aku. Tapi jawapan yang cukup mantap para jemaah sekalian. Inilah jawapan yang kita nak pasak dalam kepala kita. Inilah jawapan yang kita nak letak dalam minda kita. Inilah dalam jawapan yang kita nak letak dalam hati kita, niat kita,
apabila kita pergi menziarahi saudara kita, wal illa anni uhibbuhu fillah, aku pergi semata-mata menyayangi dia kerana Allah. Kerana dia saudara. Bukan adik-beradik, bukan anak beranak. Bukan pernah tolong, bukan pernah buat baik. Tapi dia kenal, dia bersahabat, dia sayang kerana Allah. Apa jadi? Apabila pengakuan ini telah dinyatakan, faqal, laki-laki tadi memaklumkan siapa dia. Qal fa inni rasulullah ilaik. Saudara, saya ni bukan orang. Dia adalah malaikat. Utusan Allah Azza wa Jalla yang Allah hantar dari langit turun ke bumi semata-mata untuk interview, tanya khabar saudara pak cik ni yang nak pergi ziarah saudara dia. Faqal, saya ni utusan Allah kepada kamu untuk menyampaikan innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Allahu akbar. Nak menyatakan bahawa Allah sayang kepadamu. Kenapa? Kerana kamu sayang kepada saudara kamu kerana Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis akhrajahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Muslim. Kita kata para jemaah sekalian, inilah apa yang kita nak sampaikan kepada para jemaah, saudara-saudara berada di negeri lain, di negara lain, tapi atas nama ukhuwatul Islamiyah, di atas nama persaudaraan Islam, di atas nama kita sebagai seorang Islam, kita akan menyayangi saudara kita sebagaimana kita sayang pada kita sendiri. Nabi sebelum telah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Tidak benar-benar beriman seorang itu sehingga dia menyayangi saudara dia sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Inilah di antara 7 golongan yang layak untuk mendapat bayangan pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan ini layak duduk di bawah bayangan teduh pada hari kiamat, pada hari tidak ada bayang pada saat itu. Pada hari tidak ada bayang pada saat itu. Tonton bayangkan panasnya kita sekarang. Berapa ribu, berapa juta kilometer matahari jauh daripada kepala. Di akhirat esok, tadnu syams yaumal qiyamah, Nabi SAW beritahu matahari dekat dengan kepala pada hari kiamat. Ada riwayat mengatakan qadra mil, sekadar sebatu. Kalau sebatu jauh. Ada ulama hadis katakan mil, iaitulah batang celak, lebih kurang sejengkal tak sampai. Matahari di atas kepala. Siapa yang selamat? 7 golongan yang selamat ini, para jemaah sekalian kita tanda. Mudah-mudahan kita ambil 7/7, 6/7, 5/7, jangan kurang daripada itu. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita tak kata pemimpin besar-besar. Cukuplah kita sebagai bapa memimpin anak-anak. Cukuplah sebagai seorang suami memimpin isteri. Adilkah kita kepada anak-anak? Ataupun masih ada di kalangan kita senyap-senyap, anak orang kita sayang, kita begitukan nama. Tiba-tiba bila ayah mati, adik-beradik mari tengok, rumah nama dia, kereta nama dia, tanah nama dia. Sebab dia disayangi oleh ayah kerana dia pandai bodek. Kita kata itu tanda-tanda tidak adil. Nak bagi tanah pada anak, bagi sama rata. Bagi semua anak-anak, jangan duk kira yang jauh yang dekat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda, anak-anak muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah, mereka tidak melakukan maksiat. Di saat anak orang lain sibuk dengan benda-benda mungkar dan maksiat, orang duduk solat, dia duduk bising dengan peraih motor contohnya. Tapi alhamdulillah, pemuda ini waktu solat dia berada di masjid. Dia akan muncul di tempat yang Allah nak tengok dia ada. Para jemaah sekalian, beberapa tempat, saya senarai pendek di sini, beberapa tempat Allah Ta'ala nak tengok kita ada di situ. InsyaAllah huraian yang panjangnya dalam kuliah nanti kita sambung. Di antara tempat yang Tuhan nak tengok kita di situ, di rumah Allah. Ketika di azan, dilaungkan azan, maka datanglah solat berjamaah. Di antara tempat yang Allah nak tengok, bila ada saudara kita sakit, kita pergi ziarah.
Bila ada kematian, kita pergi salat jenazah. Walaupun tidak dipanggil, di atas dasar seorang Muslim, kita hadir. Itu di antara tanda. Dan kita juga berada di rumah kita untuk beri tanggungjawab pada keluarga. Kita berada dalam majlis ilmu, ini di antara beberapa tempat yang Allah nak tengok kita ada. Maka kita latihlah, didiklah anak kita. Besarkan mereka di tempat yang Allah nak tengok dia ada. Jangan anak kita membesar di tempat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, warajulun zakarallaha khalian, ataupun dari riwayat lain kata warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Apa makna terikat dengan masjid? Bila kita keluar selepas solat Zuhur, lepas solat Jumaat ini, kita duk fikir bila ke azan asar untuk aku muncul sekali lagi. Keluar selepas asar, kita duk fikir bila ke maghrib untuk aku sampai di sini. Itu maksudnya hati terikat dengan masjid. Yang seterusnya, warajulani tahabba fillah, ini tajuk kita. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kita sayang pada saudara kita kerana Allah. Kita sayang dia kerana Allah. Kita berjemu dan berpisah kerana Allah. Maka itu di antara orang yang layak untuk mendapat bayangan pada hari kiamat. Yang seterusnya, rajulun da'athum ra'atun, laki-lakinya digola oleh perempuan yang cantik, yang comel, tapi dia mengalah. Dia melarikan diri dengan mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Yang seterusnya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang yang bersedekah dengan sedekah yang tersembunyi. Dia bagi senyap-senyap ya. Tengok nombor akaun masjid, masuk, tak payah cerita kepada orang. Tengok tabung masjid, mari kita masuk. Maka ini juga termasuk di kalangan orang yang ketujuh, iaitulah orang yang apabila duduk sorang-sorang, bila duduk diam di rumah dia, bangun tahajud pada waktu malam, zakarallaha khalian fafadat ainah, ketika dia bangun pada waktu malam, menangis dia mata-mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi, itulah niat kita, itulah harapan kita. Apabila kita dengar saudara-saudara kita perlukan bantuan, kita hulurkan. Apabila kita dengar saudara kita perlukan pertolongan, kita tidak bakhil untuk menolong. Karena itu dikatakan sedekah, banyak pintu-pintu sedekah yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang panjang, ketika baginda Nabi SAW menceritakan tentang salatul duha, kullu sulama, setiap sendi anak Adam ini patut kita bayar sedekah, menyatakan syukur kerana sendi kita masih bergerak. Nabi mengatakan semua amar ma'ruf sedekah, beri makan pada orang sedekah, senyum pun sedekah, tolong orang pun sedekah, amar ma'ruf. Artinya sedekah bukan hanya dengan duit. Mungkin kita ada duit tak ada, tapi kita ada tenaga, ada range yang kita boleh bantu. Ada orang tenaga tidak ada, tapi dia ada keuangan yang boleh bantu. Kita mengatakan luasnya pintu kebajikan Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada kita. Maka para jemaah sekalian, di saat kita menghadapi bencana, di saat saudara-saudara kita ditimpa ujian oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita bangkit untuk membantu mereka di mana saja mereka berada dengan kemampuan yang kita ada. Sekarang ini saudara kita di Palestin, di Gaza sedang diganyang oleh Zionis, oleh puak-puak yang orang kafir. Maka kita nak hantar duit tak ada, nak hantar senjata tidak boleh. Yang kita boleh hantar hanya doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang kita mengharapkan. Para jemaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah
wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Pesanan sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mantapkan ukhuwah sesama umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah Ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, ketika manusia berpanas pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala letak di bawah bayangan beberapa golongan yang disebut tadi, di antaranya 7 golongan. Ada lagi beberapa golongan yang selamat, di antaranya orang yang bersedekah. Nabi kita sebut dalam hadis, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda. Setiap orang akan berteduh di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Tuan-tuan yang beri sedekah, beri infak untuk memakmurkan rumah Allah, untuk memambunkan rumah-rumah pengajian, kelas-kelas fardu ain anak-anak kita. Apa saja bantuan yang kita beri, makin banyak, makin tebal kita punya payung, makin selamat kita daripada panas matahari. Akhirnya Allah SWT dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Aina al-mutahabbuna bijalali. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, Aina al-mutahabbuna bijalali. Manakah orang yang berkasih sayang dengan kerana aku semata-mata di dunia dulu? Siapa yang berkasih sayang di atas dunia ini kerana Allah? Al-yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini aku letakkan mereka di bawah bayangan yang tidak ada bayang kecuali bayang yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat yang mendengar, sama-samalah kita tingkatkan kasih sayang kita semata-mata kerana Allah. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang akan dipanggil oleh Allah di akhirat. Ainal mutahabbun, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang akan dipanggil duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Semoga kami selamat, orang-orang yang kami sayangi selamat, keluarga kita selamat, dan semua kita berada di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayang pada hari yang tersebut. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afina fi Gazzah wa fi Palestin wa fi kulli makan ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kami telah mendengar hadis kelebihan berkasih sayang karena Allah, ya Allah, jadikanlah kedatangan kami ini supaya Engkau jadikan kami termasuk di kalangan orang yang Engkau panggil di akhirat esok. Ainal mutahabbuna bi jalali, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.